Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 8 Februari 2021. Kita mulakan dengan situasi semasa epidemik COVID-19. Sebanyak 160 kes positif baharu COVID-19 direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif 50,374 kes. Sebanyak 95 daripada kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 23 kes, saringan kluster sedia ada 5 kes, kluster perkeso 5 kes dan 32 kes lain-lain kategori. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya maklumkan 3 kes kematian direkodkan iaitu 2 di Beaufort dan 1 di Tuaran. Sementara itu 252 pesakit COVID-19 sembuh dengan jumlah kumulatif 47,779 orang, manakala 1,680 pesakit sedang menerima rawatan. Datuk Masidi memberitahu kadar pematuhan penduduk terhadap prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan setakat semalam adalah 92.5%. Dalam tempoh 24 jam, sebanyak 51 sekatan jalan raya dilaksana melibatkan pemeriksaan 42,918 buah kenderaan. 229 buah kenderaan di arah berpatah balik, 3 tangkapan dibuat dan 45 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP COVID-19. Tangki statik akan disediakan di beberapa kawasan terjejas bekalan air bersih dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Apas. Pada masa sama, perkhidmatan lori tangki juga akan disediakan untuk menghantar air bersih mengikut keperluan penduduk dari semasa ke semasa. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, inisiatif berkenaan sebagai penyelesaian jangka pendek mengatasi isu bekalan air di kawasan berkenaan berikutan perancangan kerja negeri untuk menaik taraf loji air di seluruh Sabah. Kita akan membina tangki-tangki statik di kawasan-kawasan yang mempunyai masalah bekalan air bersih. Oleh kerana saya faham dan saya tahu bahawa kerajaan negeri yang ada pada hari ini memang di dalam perancangan untuk mempertingkatkan menaik taraf loji-loji air yang ada di kawasan seluruh negeri Sabah. Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Apas ditemui pemberita RTM dalam lawatan kerjanya di kawasan Dun Apas. Tambahnya, pembinaan empangan bernilai 400 juta ringgit di gudang 4 Tawau perlu disegerakan bagi mengatasi isu bekalan air bersih di daerah itu. Orang ramai yang ingin menderma darah diingatkan membuat persediaan awal dengan memastikan tahap kesihatan diri berada pada tahap yang baik bagi melayakkan mereka menderma darah. Langkah itu termasuk mengambil makanan sihat, tidur mencukupi dan tidak mengambil sebarang ubat-ubatan sebelum menderma darah. Pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Kota Kinabalu, Remy Martin menyatakan demikian dalam kempen derma darah anjuran gabungan kawasan rukun tetangga KRT kawasan Inanam dengan kerjasama Persatuan Thalassemia Sabah PSMMKK, Persatuan Penderma Darah Sabah dan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu di Inanam. Kesedaran di kalangan masyarakat lah apabila diorang bercadang atau berfikir untuk menderma darah, mereka sepatutnya ready 5 hari atau seminggu sebelum itu dengan pemakanan yang baik, tidur yang cukup, minum air dengan banyak supaya tekanan darah itu dia tip-top lah. Sementara itu, pengerusi KRT Pekan Inanam Datuk Wong Tin Fuk menggalakkan lebih ramai pihak tampil penderma darah bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan darah, terutama sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Derma darah ini merupakan satu essential service lah. Semasa PKP ini, walaupun ramai yang risau bagaimana mereka dapat hadir dalam program ini karena SOP ini sedang berkuasa. Tapi walaupun ini hari kita percaya juga nampak begitu ramai orang turut untuk menyambut seruan itu. Beberapa individu yang ditemui turut teruja dengan menderma darah buat kali pertama. Saya nampak ramai orang mau derma, jadi saya belum pernah derma, so mau try lah. Mau coba macam mana rasanya. Okey juga lah, dia tidak juga sakit lah. Musim COVID sekarang kan macam ramai orang yang kurang datang pergi hospital menderma sebab takut kan. Jadi ramai pesakit-pesakit thalassemia yang perlu darah. Jadi diorang macam memang sangat-sangat perlu lah. Jadi kita sangat digalakkan untuk derma kalau boleh derma. Persediaannya adalah pastikan sebelum menderma kita mesti makan dulu
malam sebelumnya jangan terlampau lewat tidur atau macam mana, dan juga lebih kepada kesihatan. Kalau kita ada penyakit-penyakit yang contohnya darah tinggi kah, kencing manis kah, ataupun masalah jantung kah, ini dinasihatkan jangan benar masalah. Kempen berlangsung sehari ini berjaya mengumpul 103 pain darah. Kesusahan golongan terjejas akibat pandemik COVID-19 menjadi inspirasi kepada sukarelawan MyFund Action Sabah untuk terus aktif menyertai misi kemanusiaan badan bukan kerajaan NGO itu. Itu antara perkongsian sukarelawan MyFund Action Sabah, Dr. Rizwan Ismail, yang mula menyertai NGO itu 5 bulan lalu selepas mengetahuinya menerusi media sosial. Menurut beliau, walaupun baru menyertai NGO itu, namun pengalaman yang diperolehi di lapangan membuatkan beliau bertekad untuk terus bergerak sebagai sukarelawan MyFund Action Sabah yang membantu golongan yang terjejas. Bila masa saya menjoin aktiviti sukarelawan ini, mata saya terbuka betapa ramainya golongan asnaf atau golongan B40 yang tidak mampu menyara kehidupan mereka atau pendapatan mereka terjejas PKP. So, dengan menyertai menjadi sukarelawan aktiviti MyFund Action ini, walaupun tidak banyak, tapi saya sedikit mampu mengulurkan bantuan saya dari segi kewangan maupun teknikal untuk menjayakan misi kemanusiaan ini. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu semasa menyertai program agihan Kotak Rezeki Umat dan kit kesihatan di Kampung Bunga Raya Kepayan, Kota Kinabalu. Bagi Syahizatul Akmal Sajali pula, minat mendalam dalam bidang kesukarelawanan menjadi faktor utama beliau menyertai MyFund Action Sabah selain sikap sukarelawan NGO itu yang begitu gigih membantu golongan memerlukan. MyFund Action pun sudah masuk banyak daerah dekat Sabah ni, dan dia sangat beri kesan lah, terutama untuk yang daerah saya sendiri, Lah Datu. Dia banyak lagi orang-orang yang sangat memerlukan di luar sana. So kami sebagai orang yang sedar, belia-belia muda ni teruslah bergerak dan membantu seramai-ramainya orang yang sangat memerlukan. MyFund Action Sabah mempunyai lebih 300 sukarelawan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kerjaya. Sebanyak 100 bakul makanan disumbangkan Pemuda Perikatan Nasional PN kepada Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Petagas yang akan disalurkan kepada penduduk terjejas ketika banjir bulan lalu. Majlis penyerahan bakul makanan disempurnakan Exco Pemuda PN Malaysia Zulzam Hilmi kepada Wakil UPPM Dun Petagas Latif Jiar di Petagas. Barangan ini adalah seperti bantuan makanan lah, seperti beras, telur, lepas tu gula, minyak dan beberapa barangan lain lah. Peruntukan ini, bantuan ini memang dikhaskan daripada Pemuda Perikatan untuk masyarakat, khususnya mangsa banjir. Kita akan selaraskan dengan Jawatankuasa Pembangunan Kampung dan kita agikan mengikut jumlah-jumlah yang telah disenaraikanlah kepada mangsa-mangsa banjir tersebut. Kita akan komited terus membantu dengan Pemuda Perikatan Nasional untuk meringankan bebanan mangsa-mangsa banjir ini dengan menyalurkan, menghantar dengan bekerjasama dengan pihak UPPM untuk sama-sama terlibat menghantar barang-barang sumbangan ini. Antara kampung yang terkesan banjir di Dun Petagas pada Januari lalu ialah Kampung Tebongon, Teguli, Ulu, Sekambu dan Kampung Ketiau. Prosedur operasi standard SOP sempena sambutan Tahun Baharu Cina ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumum baru-baru ini mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat Tionghoa di negeri ini. Rata-rata mereka yang ditemui akur dengan arahan berkenaan dan komited membantu usaha kerajaan mengekang penularan pandemik. Mereka yang menyambut perayaan berkenaan memberitahu ingin melakukan yang terbaik bagi memastikan keselamatan setiap ahli keluarga terpelihara. Terpaksalah kami di rumah saja dan guna Zoom meeting ke atau apa. Kami ada set up satu masa sudah supaya semua keluarga kami dari macam cousin-cousin, sepupu semualah pada masa yang sama. Jadi semua guna Zoom meeting, begitu sahajalah. I think that is the most important thing. And I believe that the government are doing what they can to actually think what is best for the rakyat lah. So that is why sometimes you get a lot of policies changes. Berkorban untuk kali ini supaya we don't know kan, like maybe next year we can celebrate together with the family without this pandemic, and then we just accept apa yang kerajaan buat dengan kita lah. Tidak boleh merentas daerah, jadi memang stay di KK sajalah untuk sementaranya.
Ya, untuk disialah kerajaan yang setkan, jadi kami ikut sajalah. Sebab ada juga penurunan COVID punya kes untuk negeri dan negara lah. Sambutan Tahun Baharu Cina diraihkan pada 12 dan 13 Februari ini. Keputusan kerajaan membenarkan kedai gunting rambut beroperasi semula disambut baik pengusaha yang terjejas strok akibat pandemik COVID-19. Kebenaran beroperasi itu memberi kelegaan kepada pengusaha untuk menjana pendapatan semula selepas tidak dibenarkan beroperasi bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Bagi Durman Dumang yang menyediakan perkhidmatan gunting rambut hampir 5 tahun tidak menolak perniagaan yang diusahakan berisiko gulung tikar sekiranya tidak dibenarkan beroperasi selamanya. Syukur Alhamdulillah dapat dibenarkan buka kedai gunting, sekurang-kurangnya bagi pihak kami ada income lah, syukur Alhamdulillah. Sementara itu, Jeffrey Alpat menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan kerana mempertimbang kebenaran perkhidmatan gunting rambut untuk beroperasi dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat. Terima kasih sama kerajaan kerana benarkan kami beroperasi, bergunting sebab selama ini tiada income sebab perlu tutup. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kedai gunting rambut dibenarkan beroperasi semula sehingga pukul 10 malam dan hanya melibatkan perkhidmatan gunting rambut. Petugas mesti mematuhi SOP ketat iaitu memakai pelindung muka, pelitup separuh muka, apron pakai buang, sarung tangan dan peralatan perlu dibersihkan menggunakan air panas selepas selesai digunakan untuk setiap pelanggan. Sekian berita pagi Sabah hari ini. Ingatlah, hanya keluar rumah jika perlu. Amalkan mengimbas My Sejahtera. Saya Muhammad Syahrizal Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat.